Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir dan juga mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Jadi pada malam ni insya-Allah sekadar mukaddimah, sementara insya-Allah tuan-tuan boleh dapatkan buku yang ditunjukkan oleh tuan pengurusi tadi. Pada malam ni sebagai mukaddimah, kita nak tahu kenapa kita perlu belajar tentang azkar ni, zikir-zikir. Apa faedah daripada azkar, dan juga pengenalan kepada Imam Nawawi rahimahullah itu sendiri. Maknanya kita nak kenal siapakah Imam Nawawi rahimahullah yang kita bincang buku dia. Itu sebagai satu contoh teladan untuk kita sendiri kalau kita nak jadi sehebat Imam Nawawi rahimahullah, dengan karangan-karangan yang tidak ada satu bidang dalam bidang syariah ni melainkan Imam Nawawi rahimahullah tinggalkan maknanya tulisan ataupun karangan beliau dalam pergi kepada ilmu Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah tinggalkan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab mereka yang nak hafal Quran. Pergi kepada ilmu hadis, kalau dari segi mustalah, maknanya teknikal ilmu hadis itu sendiri, nak nilai hadis tu dhaif, hasan, sahih dan sebagainya, Imam Nawawi rahimahullah tinggalkan kitab At-Taqrib. Kalau pergi kepada ilmu hadis dari segi menghimpunkan hadis, maka tak asing lagi bagi kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40, yang mana kita tak perlu pergi jauh lah. Kalau kita kat Negeri Sembilan ni pun, kita pergilah mana-mana surau atau masjid, mesti ada satu sesi ataupun satu hari yang dibincangkan kitab Arba'in Nawawi. Itu kalau bukan surau tu dah khatam, dah habis dah. Biasanya mesti ada di mana-mana surau dan mana-mana masjid kitab Arba'in Nawawi. Juga kitab Riyadhus Salihin yang Tuan Pengerusi tadi sebut, juga karangan Imam Nawawi yang juga diajar dan dibincangkan di surau ni. Jadi ini semua tanda, ulama kata tanda penerimaan dan ikhlasnya seorang tu bila dia menyampaikan ilmu. Jadi apa yang kita nak tahu macam mana kehidupan Imam Nawawi itu, sehingga dia boleh jadi seorang ulama yang sangat hebat. Sampai ke hari ini tidak ada satu library pun di dunia yang kita pergi yang mana tak ada kitab Imam Nawawi, mesti ada. Saya sebut tadi dalam Quran, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Pergi ke hadis, Imam Nawawi rahimahullah tinggalkan kitab At-Taqrib, tinggalkan kitab Riyadhus Salihin, ditinggalkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pergi ke ilmu fiqh, Imam Nawawi rahimahullah tinggalkan kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhazzab, kitab dalam bidang fiqh. Pergi ke dalam kitab bahasa Arab ataupun lughah, juga Imam Nawawi rahimahullah ada peninggalan dia, yang kita akan sebutkan kemudian, atau kita akan sebutkan sebentar lagi, beberapa karya dan tulisan Imam Nawawi rahimahullah yang menunjukkan hebatnya dia. Jadi kita nak kenal sikit sebanyak tentang latar belakang Imam Nawawi rahimahullah, macam mana kehidupan dia daripada kecil. Jadi kalau kita nak jadi macam Imam Nawawi, ataupun kita nak bentuk anak-anak kita dan generasi akan datang nak jadi macam Imam Nawawi, maka kita kena tengok macam mana latar belakang Imam Nawawi itu, dia membesar macam mana, dia belajar macam mana. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang azkar ataupun zikir ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata, ya wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, uzkuruni, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira. Sentiasa kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita mengingati Allah. Mengingati Allah dia tak semestinya dengan zikir. Kita baca Quran pun kita boleh ingat Allah. Kita melihat kepada kejadian alam, macam mana Allah jadikan langit, hebatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, itu pun sebahagian daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bila kita sebut zikir ni, directly kita boleh faham atau yang kita tahu bahawa zikir ni kita menyebut nama Allah, kita menyebut zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita belajar dan kita mengamalkan zikir ni.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ghafir, Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mohonlah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Sesungguhnya mereka yang takabur, sombong daripada nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka jahannam. Wal a'yadu billah. Kita belajar tentang zikir ini dan juga azkar ini kerana zikir ini merupakan antara amalan yang paling senang tetapi besar pahala dia. Ganjaran dia besar. Amalan yang mudah dan kita boleh amalkan di mana-mana zikir ni, kecuali tempat-tempat yang tak boleh lah, dalam bilik air ke, tandas ataupun tempat yang tak sesuai. Selain daripada itu, kita sambil kita driving, bawa kereta, kita sambil buat kerja, apa saja yang kita boleh buat yang mana tak menggunakan mulut, maka kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, nak tak aku bagi tahu kamu tentang sebaik-baik amalan yang kamu lakukan, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi kedudukan dan darjatnya. Amalan itulah amalan yang paling tinggi kedudukan dan darjatnya. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Dan amalan yang lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh, lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Mana nak keluar berperang ni, Nabi nak bagi tahu amalan yang lebih baik daripada keluar berperang. Qalu wa madzaka ya Rasulullah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah amalan tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah azza wa jalla, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dengan sanad yang hasan. Dan dalam Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sirah ataupun kita sebut lafaz-lafaz zikir yang Allah Subhanahu wa taala ajar, sama ada dalam bentuk doa yang kita baca ataupun zikir semata-mata. Nama Allah yang kita sebut itu sebagai zikir. Jadi apa yang kita nak belajar dalam kitab Al-Azkar, sebenarnya kita nak dekatkan amalan kita tu kepada sunnah Nabi SAW. Sebab kalau ikutkan, kita boleh baca je zikir ataupun doa yang kita terlintas dalam kepala. Tetapi tentunya tak sama zikir dan doa yang kita baca dengan doa dan zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebab dalam doa ni pun ada perkara yang pantang larang dia. Ada mawani'ud du'a, mawani' istijabatud du'a. Ada perkara-perkara yang boleh menghalang doa tu sampai ataupun untuk Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Jadi kadang-kadang kita tak tahu, kita dengan bahasa kita sendiri kita doa, tetapi kita tak tahu rupanya doa tu sebenarnya tak boleh dari segi syarak. Ada larangan. Sebab itu keterikatan kita dengan zikir dan hadis, zikir dan juga doa yang diajar oleh Nabi SAW penting. Melainkan kalau benda tu memang tak ada zikir. Kita nak doa untuk kejayaan anak kita dalam SPM, tak adalah zaman Nabi SAW ajar doa khusus macam tu. Jadi kita boleh doa lah dengan bahasa kita sendiri. Tetapi doa untuk minta kejayaan, Nabi ada ajar. Doa bila guruh berbunyi, Nabi ada ajar. Jadi kenapa kita nak pergi berzikir ataupun kita berdoa dengan bahasa kita sendiri yang belum tentu lagi betul, sedangkan hadis Nabi SAW ada. Dan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW tu ada. Sebab itu kita belajar tentang kitab Al-Azkar, tentang zikir-zikir. Kadang-kadang kita tak terlintas pun ada, bila bunyi guruh tu ada rupanya doa dia, atau zikir dia. Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau dengar bunyi guruh, maka itulah zikirnya. Nak keluar rumah ada zikirnya, nak masuk rumah ada zikirnya, nak masuk bilik air. Pendek kata, setiap tindak tanduk kita, pergerakan kita sepanjang hari itu, memang Nabi SAW ada ajar doa yang khusus untuk kita bacakan. Sebab itu kita nak belajar yang itulah, sambil kita mendekatkan diri kita kepada hadis dan juga sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi kenapa kita pilih kitab Al-Azkar? Banyak lagi kitab-kitab zikir yang lain, kitab-kitab doa yang lain. Kenapa kita pilih kitab Al-Azkar ini secara khusus?
iaitu kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah, ada beberapa sebab. Yang pertama, kitab ini adalah karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah itu sendiri, Muhyiddin An-Nawawi. Dan memang tidak asing lagi Imam Nawawi rahimahullah, seorang tokoh yang cukup tersohor namanya dalam dunia Islam. Ini yang pertama. Bila kita baca nanti tentang sejarah hidupnya, bagaimana warak dia, bagaimana zuhudnya dia, bagaimana alimnya dia, maka itu sebenarnya memberikan kita rasa lapang hati bila kita nak belajar buku ataupun karangan beliau. Ini bukan bermakna kita menepikan kitab-kitab yang lain, tak. Ada juga kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Imam Nasa'i rahimahullah. Tetapi boleh dikatakan kitab Al-Azkar ini adalah kitab ibu ataupun kitab yang asas dalam bab zikir, dan jadi rujukan bagi orang lain. Mana orang lain yang karang dalam bab zikir pun dia akan refer juga kepada kitab Al-Imam An-Nawawi. Perkara yang kedua, kerana Imam Nawawi rahimahullah selain daripada zikir dan doa yang dimuatkan dalam kitab dia, memasukkan juga ayat-ayat Quran, menjadikan dia sebagai tajuk kepada setiap bab. Maknanya bukan saja zikir, tapi didatangkan ayat-ayat Quran yang menyokong satu zikir itu ataupun satu amalan. Yang ketiga, kerana sumber yang digunakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam mengarang kitab Al-Azkar ni, dia banyak refer pada 5 kitab usul dalam hadis, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dengan Sunan Nasa'i. 5 kitab utama dalam ilmu hadis. Jadi dari segi sumber, kesahihan sumber tu dan doa tu terjaminlah, walaupun ada juga terdapat hadis yang dhaif dalam kitab Al-Azkar, tetapi Imam Nawawi rahimahullah dia akan sebut tentang kedhaifan hadis tersebut. Maknanya kalau diriwayatkan hadis dhaif, dia akan sebutlah. Walaupun ulama kaji balik, ada juga terlepas pandang oleh Imam Nawawi rahimahullah, ada hadis-hadis yang dhaif tapi Imam Nawawi tak sebut. Tapi itu kalau nak dibandingkan dengan tebal kitab dia ni, dengan hadis-hadis yang penuh syarat dengan hadis sahih, itu makna hanya sikit saja yang dikatakan dhaif. Bunyi pula info ni. Kemudian selain daripada itu, Imam Nawawi rahimahullah selain daripada zikir dan doa, dimuatkan juga dalam kitab ini beberapa perbahasan. Contohnya dia mulakan kitab ini dengan al-ikhlas, ikhlas dalam amalan dan sebagainya, yang mungkin dia bukanlah satu zikir, tetapi perbahasan yang berkait dengan amalan, berkait dengan zikir, berkait dengan doa untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada perbahasan dari segi lughah pun ada, perbahasan dari segi fiqh pun ada sikit-sikit. Jadi itu menjadikan kitab itu menyeluruh. Selain daripada zikir, ada juga perbahasan-perbahasan yang ada manfaatnya kepada kita. Kemudian yang berikutnya, kitab Imam Nawawi rahimahullah merupakan kitab yang mudah difahami. Bahasa dia mudah. Mungkin setelah diterjemahkan mudahlah kita baca. Tapi kitab yang Arab tu sendiri, kalau orang yang boleh bahasa Arab dia baca, dia mudah. Ada setengah karangan atau setengah ulama, bila dikarang tu kita susah nak faham. Bukan susah tu sebab dia tak pandai, tetapi kerana bahasanya tinggi. Imam Nawawi rahimahullah dia boleh mendekatkan tulisan dia tu dengan bahasa yang mudah difahami. Bukan orang yang alim ataupun orang yang pakar, malah orang yang biasa pun boleh baca dan fahami tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan yang terakhir, banyak lagi sebenarnya kelebihan, tapi yang terakhir yang saya sebutkan, kitab Azkar ini di samping apa yang dah saya sebutkan tadi, mempunyai macam-macam doa dan zikir yang saya sebutkan tadilah. Maknanya semua zikir dan doa yang berkait dengan kehidupan seorang muslim, boleh kita jumpa dalam kitab Al-Azkar. So maknanya kitab yang syamil lah, kitab yang merangkumi semua zikir yang warid, yang sahih daripada Nabi SAW. Ini beberapa kelebihan dan juga keistimewaan kitab Al-Azkar
karangan Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Masuk pada terjemah ataupun biodata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kalau dari segi latar belakang keluarga dia, yang pertama sekali Imam Nawawi rahimahullah, nisbah nasab ataupun kunyah dia Abu Zakaria. Abu Zakaria. Nama dia Yahya. Maknanya Imam Nawawi rahimahullah, Nawawi itu gelaran pada tempat di Syria, di Damsyik, dekat dengan Damsyik. Namanya Yahya dan kunyah dia Abu Zakaria. Nama panjanglah, saya tak perlu nak baca. Berasal daripada satu tempat yang dinamakan Nawa. Dan Nawa ini jauhnya daripada Damsyik, Syria, lebih kurang dalam 83 km. Syria yang berlaku pergolakan sekarang ni, pembunuhan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Di situlah asal usul Imam Nawawi rahimahullah, di satu negeri yang dinamakan Nawa. Imam Nawawi rahimahullah lahir pada Muharram tahun 631 Hijrah. Dan beliau hidup tak lama, 45 tahun je. Walaupun karangan yang banyak tu, mana Allah berkatkan usianya, dia berjaya menghasilkan lebih daripada 50 tulisan yang menjadi rujukan umat Islam dalam tempoh umur 45 tahun. Ini kita nak sebut ni, latar belakang dia. Jadi disebutkan tentang latar belakang dia, Imam Nawawi rahimahullah ni membesar ataupun lahir daripada dua ibu bapa yang soleh. Itu yang pertama. Nak menunjukkan bahawa bila kita nak melahirkan orang yang hebat, kita mesti menyediakan bi'ah ataupun persekitaran yang hebatlah. Persekitaran yang ada ilmu. Barulah dia boleh membesar dalam keilmuan, suasana keilmuan. Imam Nawawi rahimahullah membesar dengan dua ibu bapa yang soleh dan membesar dengan satu keluarga yang terkenal sebagai keluarga yang menjaga agama. Di sanalah. Seolah-olah seperti Allah Subhanahu Wa Taala memang dah menyediakan Imam Nawawi rahimahullah, Allah menyediakan persekitaran yang kondusif untuk dia membesar dalam keadaan seorang alim dan seorang yang sangat warak dan takwa. Dan pada usia yang awal lagi, maknanya Imam Nawawi rahimahullah masa dia masih lagi kanak-kanak, dah nampak tanda-tanda kebijaksanaan, tanda cerdik dia tu dah nampak pada Imam Nawawi rahimahullah. Pada kecil lagi memang dia tak suka bermain macam budak-budak yang lain. Fokus dia baca Quran, tak membuang masa. Oleh kerana itu ada orang yang melihat, orang ahli ilmu di Damsyik yang melihat Imam Nawawi rahimahullah dengan cerdik dia, dengan tanda-tanda bijak di Imam Nawawi rahimahullah, maka dicadangkan kepada bapa dia, dipanggil bapa dia dan dinasihatkan supaya memfokuskan anak ni kepada menghafal Quran dan menuntut ilmu. Dan juga memberikan nasihat kepada Imam Nawawi rahimahullah sendiri. Lalu dengan nasihat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan dada Imam Nawawi rahimahullah dan juga bapanya, maka dia pun ikut jalan dan nasihat tu, mula menghafal Al-Quran, mula belajar. Ini permulaan macam mana Imam Nawawi rahimahullah boleh jadi hebat. Lalu dimula dengan membaca Al-Quran, dia hafal Quran dan mengambil asas-asas ilmu dan juga adab daripada ulama setempat yang berada di Hauran lah, nama tempat Hauran. Dia mula belajar kat situ dan mengambil ilmu daripada orang setempat, ulama setempat. Dan ada sebahagian orang meriwayatkan bahawa ada kalanya kanak-kanak yang seusia dengan dia nak paksa dia bawa main, nak paksa ajak dia main lah. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah mengelak sambil menangis dan sambil membaca Al-Quran. Ini hebat dia, didikan mak ayah dia, sehingga dia boleh jadi seperti itu. Dan dia melazimi membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran sehinggalah dia hafal Al-Quran ni sedangkan dia belum balik lagi. Maknanya dalam, kita anggarkan berapa tahun, 11 tahun, 12 tahun ataupun bawah 10 tahun dia dah hafal Quran dah. Dan inilah perjalanan. Kalau kita tengok ulama lain pun sama juga.
Mula-mula dia akan mulakan dengan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran, khatamkan anak tu Al-Quran. Dimula dengan Al-Quran. Kemudian dia akan mula dengan ilmu-ilmu lain. Hadis, akidah. Mana dari segi priority tu. Masukkan kalamullah dalam hati dia, insya-Allah orang tak akan jadi baik. Apabila Imam Nawawi rahimahullah capai usia 19 tahun. 19 tahun, bapa dia bawa dia daripada Hauran, negeri dia Nawar tu, bawa ke Damsyik. Damsyik betul. Masa tu Damsyik ni menjadi center. Dan sebelum berlakunya perang, masih lagi Damsyik tu sebagai center keilmuan kat situ. Ramai ulama yang lahir daripada situ, menjadi tempat yang orang nak menuntut ilmu pergi ke Damsyik. Sampailah berlakunya perang ni habis. Kalau sebelum tu kita dengar nama Wahbah Az-Zuhaili, lahir daripada Syria. Ramai ulama yang lahir daripada Syria. Jadi bapa dia bawa dia pada usia 19 tahun, ayah dia bawa ke Damsyik dengan harapan apa yang dipesan oleh guru dia tadi, supaya menjadikan anak ni seorang ulama yang hebat. Dengan harapan begitu dibawa ke Damsyik untuk menuntut ilmu. Di pusat ilmu itu sendiri, di sebuah sekolah yang dinamakan Al-Madrasah Ar-Rawahiyah. Nama sekolah tu. Jadi Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan daripada diri sendiri. Dia cerita tentang diri dia. Dia kata, apabila usia aku 19 tahun, bapa aku bawa aku pada tahun 649 ke Damsyik. Lalu aku tinggal di sekolah Ar-Rawahiyah, dan aku tinggal selama 2 tahun. La adau jambi bil ard. La adau jambi bil ard, maknanya tak ada masa untuk direhat. Masa dia sepenuhnya untuk menuntut ilmu. Dalam tempoh tersebut 2 tahun, beliau sudah menghafal kitab At-Tanbih, sebuah kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia dah hafal kitab At-Tanbih yang dikarang oleh Imam Abdul Qasim Asy-Syirazi. Dalam tempoh 4 bulan setengah dia dah hafal satu matan kitab fiqh. Kemudian dia hafal bahagian ibadat dalam kitab Al-Muhazzab karangan Al-Imam Asy-Syirazi juga. Jadi kita kalau baca matan Al-Majmu' ataupun Muhazzab tu sendiri, kita sebab tak nampak buku tu, kalau kita nampak tebal buku tu, dalam tempoh 4 bulan setengah, dalam tempoh setahun dia boleh habiskan hafalan tu. Hebat. Memang hebat ingatannya. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah meriwayatkan tentang Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata dalam tempoh dia menuntut ilmu tu, setiap hari dia ada 12 kelas pengajian. Setiap hari 12 kelas pengajian. Dia mengaji kitab Al-Wasit dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan dia mengaji kitab Al-Muhazzab karangan Asy-Syirazi tadi. Dia mengaji kitab Al-Jam'u Bain As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dia mengaji kitab Sahih Muslim. Dia mengaji kitab Al-Luma' dalam lughah bahasa Arab. Dia mengaji kitab Islahul Mantiq dalam bab mantik. Mungkin kita falsafah lah, mantik. Dia bina sikit. Dan dia mengaji satu kitab tasrif dalam lughah juga. Dan satu lagi pengajian dalam usul fiqh, kaedah-kaedah istinbat hukum. Satu pengajian dalam asma'ur rijal, ilmu hadis. Dan satu lagi usuluddin, akidah. Maknanya satu hari tu semua cabang ilmu dia belajar dalam 12 sesi pengajian. Hebat 12. Kita mengajar 2-3 kuliah tu dah nak collapse dah rasa. Baru 2-3 jam tu. Ini bayangkan Imam Nawawi rahimahullah 12 kelas pengajian. Dan sebenarnya benda tu datang daripada minat. Kalau kita boleh tanam minat ni, walaupun banyak, walaupun berapa jam kita peruntukkan sehari, sebenarnya boleh. Cuba kita tengok kalau anak-anak muda yang minat bola contohnya kan. Kita cuba tanya dia latar belakang tentang pemain bola. Dia boleh bagi tahu. Pemain tu daripada kelab mana, pergi mana, umur berapa, siapa nama isteri dia, siapa
berapa gol dia skor, dia boleh ingat. Dan saya pernah dulu, pengalaman saya pergi di USIM, dia ada satu sekolah permata insan untuk pelajar-pelajar yang cerdik lah, budak-budak yang cerdik ni. Jadi ada satu tahun 2013 ataupun 2012, saya dihantar ke Pahang untuk buat uji temuduga untuk kanak-kanak yang nak masuk sekolah ni. Jadi kita dalam temuduga tu kita tanyalah, maknanya macam mana kat rumah, ni dia punya bi'ah di kat rumah ni, sembahyang jemaah tak, mak ayah ni macam mana, kita tanyalah. Dan kita tanya juga kecenderungan budak tu. Jadi ada seorang pelajar ni yang masuk, bila saya tanya apa kecenderungan dia, apa yang dia suka, dia kata dia minat bola. Jadi saya pun, kita beramah dengan dia lah, saya tanya dia, bola ni minat negeri mana? Dia pun kata JDT. Saya pun cuba tanya dia, saya kata, okey, boleh sebut tak nama pemain JDT? Johor Darul Ta'zim ni. Dia sebut daripada goalkeeper sampailah ke top striker, dengan reserve sekali dia boleh ingat. Mana dia boleh ingat pemain dia dengan latar belakang dia apa semua tu. Jadi saya terfikir, sebenarnya kalau dia minat, boleh ingat. Kalau dia boleh minat, kita boleh tanamkan minat tu, orang tu boleh buat. Dia boleh ingat, dia boleh hafal, dia boleh buat lah. Tetapi kerana nak mendatangkan minat tu, itu yang susah. Jadi inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bila dia menghabiskan 12 pengajian tu kerana ada minat dengan ilmu, nak belajar, nak tahu. Maka dia tak ada masalah duduk 12 pengajian pun, 12 jam pun tak ada masalah. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam tempoh dia menuntut ilmu tu, datang tergerak dalam hati dia untuk dia nak jadi seorang doktor, perubatan lah. Dia terlintas. Lalu dia beli kitab Al-Qanun. Kitab Al-Qanun ni karangan Ibn Sina. Ibn Sina, ahli perubatan yang terkenal tu. Dia beli buku tu, kemudian dia kata, bila aku baca buku ni, aku rasa macam gelap hati aku. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Bila setiap kali baca, Allah tak buka hati dia untuk memahami apa yang ada dalam kitab Al-Qanun, sedangkan dia cerdik. Lalu dia kata, bila setiap hari baca buku tu, tak boleh nak buat apa-apa. Lalu dia kata, aku jual kitab tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati dia semula. Maknanya seolah nak kata Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan dia untuk nak menyebarkan ilmu agama dengan bermacam-macam cabang lah. Bukanlah kita kata perubatan tu tak bagus, bagus. Tapi Imam Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih untuk dia menyebarkan agama Islam ni seluas-luasnya dengan karangan dan tulisan beliau. Baik. Ada juga perbahasan tentang guru-guru beliau, saya mungkin tak sebut yang ini, juga anak murid Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, tentang tulisan karangan Imam Nawawi rahimahullah. Seperti mana yang disebutkan tadi, lebih daripada 50 karya yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, banyak. Cuma yang masyhur, yang banyak digunakan, antaranya kitab Al-Adhkar yang kita pakai ni, berkait dengan soal zikir, doa, adab dan sebagainya. Kemudian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam ilmu hadis, hadis 40 yang masyhur tu. Hadis 40 tu dia jumlah dia 42, tapi dinamakan 40 kerana dalam bahasa Arab ni dia digenapkan nombor. Kalau 49 dia akan sebut 50. Sebab itu dia terkenal dengan 40. Sedangkan jumlah sebenar dalam hadis 40 Imam Nawawi itu 42. Kemudian antara yang lain Al-Idah fil Manasik. Kitab Al-Idah fil Manasik, kitab tentang haji dan umrah, fiqh lah. Jadi itu karangan Imam Nawawi juga. Kemudian At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, dalam bidang Quran. Kemudian kitab At-Taqrib wa Taysir fi Mustalah al-Hadis, kitab berkait dengan ulumul hadis. Maknanya bukan Imam Nawawi rahimahullah, dia bukan menyentuh ilmu ni dari luar, surface, tak, dia masuk dalam lubuk tu. Kerana kitab At-Taqrib ni satu kitab tentang mustalah, teknikal ilmu hadis. So benda tu bukan orang biasa tak boleh buat, ataupun orang yang belajar hadis tu secara luaran ataupun secara asas dia tak mampu nak sampai ke tahap tu. Tapi Imam Nawawi rahimahullah karang kitab tentang mustalah al-hadis. Kemudian kitab Rawdatul Talibin, ini antara rujukan utama dalam fiqh mazhab Syafi'i, Rawdatul Talibin. Kemudian Riyadhus Salihin, ini tidak ada mana library ataupun masjid melainkan ada, sama ada diajar kitab ini
ataupun disimpan senuskah daripada kitab Riyadhus Salihin. Kemudian beliau mensyarah kitab Al-Muhazzab, walaupun tak sempat habis kerana beliau wafat sebelum diselesaikan kitab tu, tapi disyarah kitab Muhazzab, syarah kitab fiqh. Kemudian beliau mensyarah juga Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim tu, mana hadis-hadis dalam Sahih Muslim disyarah satu persatu. Maknanya dipakar bukan sahaja dalam bab Quran, hadis pun ya, fiqh pun ya, dalam bab lughah pun ada sentuhan beliau. Semua bidang ada. Okey, tentang akhlak dan sifat Imam Nawawi rahimahullah. Kebanyakan ataupun hampir semua yang menulis tentang Imam Nawawi rahimahullah, mereka sepakat bahawa Imam Nawawi rahimahullah seorang yang sangat tekun beribadah. Kelebihan dia beribadah dengan zuhud dan wara', serta berani menyuruh kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran, nahi mungkar. Bahkan ada kisah yang mana Imam Nawawi rahimahullah tegur pimpinan secara direct, secara terus. Dan kita akan sampai ke kisah ni insya-Allah. Tentang zuhud, Imam Nawawi rahimahullah boleh dilihat dari sudut beliau kurang makan. Imam Nawawi rahimahullah qalilut ta'am. Dia hanya makan sekali je sehari, iaitu selepas isyak, kemudian minum air pada waktu sahar. Waktu sahar ni waktu sebelum subuh lah. Maknanya sekali tu je dia makan, lepas isyak. Kerana ulama kata memang makan, kalau makan banyak ni dia mendatangkan rasa malas. Rasa malas, yang mana dengan rasa malas tu pun nak mengaji, nak menghafal apa semua tu jadi lembab. Jadi sebab itu Imam Nawawi rahimahullah kurang makan. Imam Nawawi rahimahullah antara ulama dan juga tokoh Islam yang tak berkahwin. Dia tak kahwin, Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan dikatakan dia tak pernah pandang pada wanita pun. Dan dia tak nak kahwin ni bukan tak nak ambil sunnah Nabi SAW, tetapi kerana masanya itu memang disibukkan dengan menuntut ilmu. Bayangkan sampai nak kahwin pun tak sempat menuntut ilmu. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah melihat pandangan beliau bahawa berkahwin ni adalah makruh bagi mereka yang memang menyibukkan masanya dengan ilmu, dan dia tak ada keinginan kepada berkahwin. Maknanya orang kalau dia tak ada keinginan kepada perkahwinan, kemudian ditambah lagi dengan sibuknya dia menuntut ilmu, maka bagi orang ni makruh dia berkahwin. Itu pandangan Imam Nawawi rahimahullah. Sebab itu beliau tak kahwin lah sampai ke sudah. Wara' Imam Nawawi rahimahullah, beliau terkenal sebagai orang yang paling wara', yang paling takut dalam bab pendapatan. Beliau sangat takut daripada masuk sumber yang haram, daripada makanan ataupun pakaian dan sebagainya. Bahkan semasa beliau dilantik di Darul Hadis, dilantik sebagai pengetua, maka diperuntukkan gaji yang besar kepadanya, 1 sen pun dia tak ambil daripada gaji tersebut. Bahkan dikumpulkan gaji dalam satu tabung, kemudian bila cukup setahun, dia akan beli satu wakaf, apa-apa yang boleh diwakafkan, lalu diwakafkan ke atas Darul Hadis tadi, sekolah tadi. Ataupun dia akan beli buku, dan buku diwakafkan ke sekolah tu. Beliau tak pernah menerima hadiah, tak pernah menerima pemberian, melainkan kalau orang yang memberikan hadiah tu dia memang yakin agamanya. Orang yang bagi hadiah tu dia tahu orang ni macam mana agama dia, macam mana dijaga halal dan haram, baru diterima. Itu pun sekiranya didesak. Tapi pada asasnya Imam Nawawi rahimahullah tak terima hadiah, tak terima pemberian daripada orang. Takut dari nak ambil daripada sumber yang tak bersih. Tentang keberanian dia amar ma'ruf dan nahi mungkar, dikisahkan bahawa Imam Nawawi rahimahullah memang terkenal sebagai seorang yang berani menegur. Bila buat salah dia berani nak tegur. Bahkan bukan orang biasa, pimpinan pun dia berani nak tegur. Ada kisah yang diriwayatkan
bahawa bila apa-apa berlaku kezaliman pada zaman Imam Nawawi rahimahullah, orang biasa nak akan cari dia. Kalau nak tegur ke nak apa ke, cari Imam Nawawi rahimahullah. Dia yang berani nak tegur. Orang lain mungkin, yalah, bukanlah kata orang lain tak berani, barangkali orang lain adalah ijtihad masing-masing untuk tidak menyuarakan, tapi Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ni dia cukup berani. Dia dikisahkan bahawa berlaku satu ketika bila Raja Bebas dia masuk Dimashq daripada Mesir. Lalu setelah Raja Bebas ni memerangi Tatar dan menang, menghalau mereka keluar daripada negeri Islam ni. Lalu raja ni dia perintahkan supaya dipagarkan semua tanah dan kebun yang ada di Dimashq. Siapa yang mendakwa bahawa dia ada tanah kat situ ataupun ada hak kat situ, ada kebun ke, ada apa ke, dia kena mesti datangkan dokumen yang sah. Jadi pada zaman tu barangkali dari sudut ni mungkin orang tak ambil perhatian lah. Dia ada tanah, dia ada kebun, tapi dia tak ada penggeran, tak ada dokumen yang boleh membuktikan lah. Jadi masing-masing datang kepada Imam Nawawi rahimahullah mengadu tanah mereka dah dirampas oleh pemimpin masa tu. Lalu Imam Nawawi rahimahullah tulis atas satu surat, hantar kepada raja dan tegur dia bahawa ini adalah hak rakyat dan mereka tidak wajib ataupun tak perlu kata mereka untuk mendatangkan dokumen yang diminta lah, sebab mungkin tak ada siapa simpan pun. Jadi bila diminta tu, Imam Nawawi rahimahullah tegur raja tentang tindakan dia. Lalu bila tak dilayan, Imam Nawawi rahimahullah pergi jumpa sendiri, tegur depan-depan. Ini kisah tentang keberanian Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian wafat Imam Nawawi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijrah. Setelah sekian lama beliau berada di Dimashq, dibalik ke Nawa. Nawa tu tempat dia lah. Itu kita sebut Imam Nawawi itu nisbah pada Nawa. Nawa tu nama negeri ataupun tempatnya. Pada tahun 676 beliau balik ke Nawa. Setelah selesai apa semua urusan dia, jumpa dengan kawan-kawan dia kembalikan apa hutang-hutang yang dia ada semua dia dah bayar, dia balik ke Nawa. Dan tak lama selepas tu beliau wafat, iaitu pada 24 Rajab tahun 676. Ini sebenarnya ringkas daripada kehidupan Imam Nawawi rahimahullah yang syarat dengan pengajaran. Kalau kita nak bahaskan tentang sumbangan Imam Nawawi rahimahullah, memang tak, itu pun dah satu slot kuliah mingguan yang kita kena buat tentang tulisan dan juga kehebatan Imam Nawawi rahimahullah. Ini secara ringkas supaya kita dapat kenal tokoh dan juga ulama kita. Mudah-mudahan dengan jalan yang kita tengok tadi dan pengajaran bagaimana kehidupan Imam Nawawi rahimahullah, kita pun boleh membentuk generasi yang akan datang, termasuk dengan anak-anak saya sendirilah. Benda ni sebenarnya kepada diri saya sendiri. Macam mana kalau kita nak bentuk anak-anak kita jadi ulama yang hebat, sebenarnya kita kena sediakan persekitaran, tempat dia tu yang hebat. Persekitaran yang ilmu, pengorbanan. Sebab saya mesti ada pengorbanan. Sebab ada kawan saya seorang, anak dia baru 8 tahun. Baru 8 tahun dah nak khatam Quran dah. Hafal. Walaupun dia tak boleh, baru belajar membaca, tapi dia nak khatam Quran dah. Dia kata masa pagi nak pergi hantar anak dia, ke sekolah, dalam kereta tu anak dia boleh hafal satu muka. Setengah jam anak dia boleh hafal satu muka. Bila saya tanya dia apa yang dia buat, mana apa petua dia, dia kata kita nak anak kita macam tu, banyak benda yang dia korban. Rumah dia tak ada TV. Tak nak lekakan anak dia dengan TV. Dia tak ada TV. Kemudian dicari seorang guru yang boleh mengajar anak dia baca Quran, guru yang mahir. Ditanya kepada orang tu berapa upah yang dia kena bayar kalau orang tu sanggup nak mengajar anak dia lah.
Jadi orang tu kata kalau bagi saya 500 pun cukup dah. Kebetulan yang nak mengajar tu pun dia pelajar antarabangsa yang tak ada komitmen lah. Komitmen dia belajar je. Tapi dia mahir Quran. Jadi dia ambil oleh pensyarah ni untuk ajar anak dia baca Quran. Ditanya berapa, dia kata 500 upah. Dia kata tak apa, saya bayar 800. Tapi nak pastikan anak dia tu memang betul-betul dia ajar. Dia hidup dalam keadaan yang sederhana. Tak ada pun mana kita nampak dia mewah ke apa, tapi dari sudut ni dia berkorban. Jadi hasil dia Allah Subhanahu Wa Taala reward anak dia tu boleh, bila setiap kali saya tanya, anak dia dah move jauh dah. Maknanya masa anak dia 7 tahun dah 17 juzuk. 7 tahun dah 17 juzuk hafal Quran. Dan dia bukan bangsa Arab. Sekarang ni saya ingat mungkin dah khatam dah habis 30 juzuk. Tapi kunci dia adalah pengorbanan. Memang kena korban lah. Benda yang kita rasakan berat, tapi benda tu boleh mendatangkan input yang baik untuk perkembangan anak ni. Kita kena berani ambil lah. Barulah kita mana persekitaran yang baik tu. Dengan pengorbanan tu dia akan membentuk anak tu jadi baik, insyaAllah. Benda ni sebenarnya untuk diri saya terlebih dahulu lah. Dan juga kepada kita semualah, untuk kita nak membentuk generasi yang sehebat Imam Nawawi rahimahullah. Jadi cukup sekadar itu untuk kali ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan masuk pada fasal yang pertama, berkaitan dengan ikhlas dan juga niat dalam amalan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.